Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana Yusuf dengan nomor NIM 430402000028. Di sini saya akan menerangkan tentang klasifikasi tes psikologi. Tes psikologi memiliki sangat banyak ragamnya dan sangat luas dalam skornya, sehingga untuk mendapatkan pembelajaran yang baik mengenai tes tersebut perlu dilakukannya pengelompokan atau klasifikasi. Nah, klasifikasi yang banyak digunakan ialah yang pertama dapat dibedakan berdasarkan atas banyaknya tes. Dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama ialah tes individual atau individual test. Maksudnya dari individual test ini adalah pada suatu waktu tertentu tester hanya menghadapi satu tes. Contohnya ialah yang pertama tes kepribadian Rorschach, yang kedua adalah TAT, Thematic Apperception Test, yang ketiga ialah tes Intelligence Wise, Wechsler Intelligence Scale, yang terakhir ialah tes intelijensi Stanford Binet, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ialah tes kelompok atau group test. Maksudnya ialah pada suatu waktu tertentu seorang tester menghadapi kelompok tes. Contohnya ialah tes intelijensi SPM, Standard Progressive Matrix, dan tes intelijensi APM, Advanced Progressive Matrix, dan yang terakhir ada tes Kraepelin, dan masih banyak lagi. Yang kedua ialah berdasarkan atas cara menyelesaikannya, dan dibedakan menjadi yang pertama ialah tes verbal atau verbal test. Maksudnya ialah apa? Tes di dalam menyelesaikan atau mengerjakan tes tersebut harus menggunakan kata-kata seperti memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan pada suatu gambar. Contohnya ialah sub tes informasi pada tes WISE. Yang kedua ialah tes non-verbal. Pada tes ini atau sering juga disebut performance test. Maksudnya ialah tes tidak harus menggunakan respon berwujud bahasa, melainkan dengan melakukan sesuatu. Contohnya subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar pada tes WISE. Yang ketiga ialah berdasarkan caranya menilai tes. Yang pertama ialah tes alternatif. Penilaian pada tes ini berdasarkan atas benar salah. Jadi hanya ada dua alternatif, benar atau salah. Nah, yang kedua ialah tes gradual. Pada tes ini penilaian bersifat gradual. Jadi ada beberapa tingkatan penilaian. Misalnya diberi nilai 5, 4, 3, dan seterusnya. Nah, yang keempat ialah berdasarkan fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing. Yang pertama ialah tes perhatian, yang kedua tes fantasi, yang ketiga ialah tes ingatan, dan yang keempat adalah tes kemauan. Yang kelima, berdasarkan tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan. Yang pertama ialah speed test. Maksudnya speed test ialah merupakan yang diutamakan dalam tes ini, yaitu kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Pada tes ini waktu untuk menyelesaikan tes dibatasi. Contohnya tes Kraepelin, tes cepat dan teliti, tes SPM, tes APM, tes kemampuan dasar TKD, dan masih banyak lagi. Yang kedua ialah power test. Maksudnya ialah tipe tes yang mengutamakan kemampuan, bukan kecepatan atau ketepatan. Untuk tes tipe ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tes pada dasarnya tidak dibatasi. Contohnya seperti tes kepribadian,
grafis, Warteg, EPPS, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ialah berdasarkan materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Yang pertama ialah tes proyektif. Tes proyektif ini disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi dan diharapkan agar di dalam testing dengan tes demikian pada tesnya terjadi mekanisme proyeksi yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, biasanya materi tes terdiri atas objek yang belum atau kurang jelas strukturnya. Contohnya tes Rorschach, TIT, CAT, dan lain-lain. Yang kedua ialah tes non-proyektif. Tes ini sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi itu. Hasilnya ialah berdasarkan bentuknya. Yang pertama ialah tes benar salah. Yang kedua ialah tes pilihan ganda. Yang ketiga adalah tes isian. Yang keempat adalah tes mencari pasangan. Yang kelima ialah tes penyempurnaan. Yang keenam ialah tes mengatur objek. Yang ketujuh ialah tes deret angka, dan yang kedelapan ialah tes rancangan balok. Selanjutnya berdasarkan atas penciptaannya. Yang pertama ialah tes Rorschach. Yang kedua ialah Binet-Simon. Yang ketiga ialah tes Kraepelin. Yang keempat ialah tes Wechsler, WPPSI, WISC, WAIS. Dan yang kelima tes Raven, SPM, FPM, dan CPM. Dan yang selanjutnya ialah berdasarkan aspek yang diukur. Yang pertama ialah diukur dari tes kecerdasan, tes intelijensi, general intelligence test. Yang kedua ialah tes bakat, aptitude test. Yang ketiga ialah tes kepribadian, personality test. Dan yang terakhir ialah tes minat. Klasifikasi tes yang telah diuraikan di atas tadi secara garis besar dapat dikelompokkan dan diklasifikasikan ke dalam tes intelijensi, tes bakat, dan tes kepribadian, dan tes minat. Berikut ialah penjelasan dari keempat klasifikasi tersebut. Yang pertama ialah tes intelijensi. Tes intelijensi merupakan tes yang mengungkapkan intelijensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat diberikan kepadanya. Nilai tes intelijensi seringkali dikaitkan dengan umur dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan relatif orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Yang kedua ialah tes bakat. Tes bakat atau sering disebut juga sebagai tes bakat khusus mencoba untuk mengetahui kecenderungan atau kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Yang ketiga ialah tes kepribadian. Tes kepribadian ialah mencoba untuk mengungkap berbagai ciri-ciri kepribadian tertentu seperti introspeksi, penyesuaian sosial, dan sebagainya yang terkait dengan kepribadian. Yang keempat ialah tes minat. Tes minat ini mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Minat yang terungkap melalui tes minat ini seringkali menunjukkan minat yang lebih mewakili daripada minat yang sekedar ditanyakan, yang biasanya bukan merupakan minat yang sesungguhnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.